sejahtera. Assalamualaikum. Kita kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya macam biasalah saya berikan sini. Ya, boleh. Kita break di muka surat 13 baris yang terakhir di bawah. Surat 13 baris yang terakhir. Adapun ilmu itu 3 wajah. Hari ini siapa nak baca lagi? Boleh di depan. Lebih 10 muka surat ada boleh tak? Test tak? Jadi tak jadi bacaan dia. InsyaAllah kita menunggu sampai masa yang diperuntukkan. Kita akan pergi ke muka surat yang sama tapi naik sikit. Naik ke baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke 11 dari bawah. Takut tak bersambung dia punya cerita Ustaz ni. Baris sebelah dari bawah sebab kita break tidaklah tengah jalan sangat, tapi pasal baru ni kita sangka nak teruskan bab ni, nak habiskan. Tapi nampak masa dah lebih, soalan je banyak. Dari bawah, sebelah dari bawah. Dan setengah hukama. Setengah hukama. Cuba.
13 sebelah dari bawah. Dan setengah hukamat bahawasanya sembahyang itu. Ini boleh muka surat 13 baris yang ke-11 dari bawah. Mikrofon bunyi. Buka biar tengok. Nama kita sini juga kali. Ya. Biasa boleh. Jumpa dah. Pelajar-pelajar kita semua sudah jumpa. No salah. Boleh dah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia nak test. Takut sama ada telefon ke ataupun rumah dia. Ni. Biasa. Biasa boleh. Diganggu daripada mana? Ustaz Pak Segi. Yang kita nak tahu. Cuba buka. Ganggu. Tak bunyi tu. Ya, gangguan, sedikit gangguan dia panggil. Kita duduk di masih lagi dalam kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat. Kita telah tengok yang bulan lepas tentang perumpamaan salat. Hikmah dan sejarah salat telah pun selesai. Hari ini kita nak tengok perkara-perkara yang mesti dilakukan dalam salat untuk mencapai kesempurnaannya. Boleh? Ya? 2 minit. Sebelum kita mulakan kitab, lebih dulu saya ulang kaji apa-apa yang lepas lah. Jadi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi dalam kita hidup seharian ini, sebagai tanda orang Muslim dan juga Muslimah, Allah SWT beri kepada kita rukun Islam yang besar, yang menjadi tanda orang ini Islam ke tidak Islam. Duduk di mana? Duduk di amalannya. Kalau jangan kita pisahkan di antara amal dengan amalan, dengan amal dengan iman. Karena orang yang memisahkan di antara amal dengan iman ini, orang dikira sebagai orang yang murji'ah. Irja'ul amal anil iman. Ini satu ajaran, satu pahaman yang dikira bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dia mesti gabung di antara tiga. Dia mesti gabung di antara iman dan amal, dan dimulai dengan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi mulakanlah dia dengan la ilaha illallah. Fa'lam. Jadi kena tahu dulu, ilmu dulu, barulah kita teruskan dengan yang lain. Baiklah, kita akan mula kitab kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd.
Sambungan pelajaran kita dalam kitab Munyatul Musalli yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Jadi pelajaran kitab ini membincang khusus tentang masalah salat. Salat merupakan rukun Islam yang besar. Selepas daripada dua kalimah syahadah, maka menjadi kewajipan bagi seorang muslim dan juga muslimah menjaga rukun yang besar ini sebagai tanda dia seorang muslim dan sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya kenapa Rasulullah lakukan salat ini sedangkan baginda telah diampunkan dosanya, tak berdosa, kenapa buat salat sampai bekak kaki? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, afala akunu abdan syakura, tak patutkah aku ni jadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita nak syukur, maka salat itulah tanda kita bersyukur. Jadi kita hari ni bila kita nak syukur, kita buat majlis kenduri, panggil orang ramai, salatnya tidak, ini tak cukup syarat. Bahkan yang orang salat pun kadang-kadang terpaksa kena jamak juga sebab buat kenduri kesyukuran, tak sempat nak salat zuhur, tetamu ramai. Ini bukan tanda syukur ni, ini bahaya namanya macam ni. Jadi kita masih lagi dalam bab mencari kesempurnaan salat. Macam mana kita nak sempurnakan salat kita? Dari dalam perbincangan kita dalam muka surat yang 13 ini, iaitulah 12 perkara. 12 perkara mesti dilakukan di dalam salat. Jadi apa benda 12 perkara ini? Kita tengok. Sila Ustaz Ahmad Husni untuk baca kitab, kemudian kita uraikan secara ringkas. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan setengah hukama bahawa sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disampaikan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah sembahyangnya. Maka 6 perkara ada dahulu daripada masuk kepada sembahyang, dan 6 perkara kemudian daripadanya. Pertama, ilmu. Kerana sabda Nabi SAW, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Kedua, buku. Kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang itu melainkan dengan umum. Ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid, yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Keempat, memeliharakan waktu. Kelima, menghadapkan kiblat. Keenam, niat. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu dengan niat. Ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabdanya, tahrimukan takbir wa tahlilukan taslim. Kedelapan, berdiri. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Kesembilan, membaca Quran. Kesepuluh, rukuk. Kesebelas, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Ya, nah. Terima kasih kepada Ustaz Husni. Jadi kita tengok kata hukama. Kata setengah hukama. Hukama tu ahli-ahli fikir, orang cerdik pandai. Dalam agama ni dia kata apa? Di dalam sembahyang itu terhimpun dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan 12,000 itu pada 12 perkara. Kita cerita dari itu. Sistem dia macam komputer juga, dipanggil zip kan. Kita boleh kecilkan file itu, 12,000 jadi 12. Maka siapa yang berkendak sembahyang tak dapat tiada daripada mengetahui, daripada mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah salatnya.
Ini kata hukama. Yang ana sebut hari itu dalam kitab kita, iaitulah Sifatus Salat Nabi Dr. Abdul Aziz At-Turaifi. Dia sebut dalam para ulama telah buat kajian sebanyak 600 kelebihan. Satu salat yang kita buat 4 rakaat itu ada 600 sunnah yang telah kita lakukan. 600 sunnah yang kita buat. Jadi kalau kita siapa dia rajin, coba buat kira-kira dari mana keluar yang 600. Contohnya dalam kitab Fathul Qarib, dia buat kira-kira. Dia kata satu salat, satu hari satu malam salatnya ada berapa rakaat? 5 kali salat. Rakaatnya 17. Rokok berapa kali? Sujud berapa kali? Tasbih berapa kali? Berapa rukuk, berapa rukunya, berapa sunatnya? Cuba buat carta. Siapa dia rajin, bulan depan bawa kita bagi hadiah. Buat ya. Ambil buku, tengok berapa. Tengok dalam kitab musalli kita ada berapa berapa rukun, berapa sunat, berapa yang kita buat, bilangan rakaatnya, kemudian buat carta. Maka 6 perkara, jadi kita tengok 6 perkara dahulu daripada sembahyang dan 6 perkara kemudian daripadanya. Tanda betul-betul sini. 12 perkara nak mencari kesempurnaan salat, 6 sebelum dan 6 perkara kemudian daripadanya. Yang pertama, yang sebelum. Apa dia yang pertama yang sebelumnya itu? Yang pertama ilmu. Jadi nak salat ni kena belajar dulu. Kena belajar, itu dia panggil ilmu, kena belajar. Kerana diriwayatkan, kita dah sebut dah dalam CD yang lepas, ana sudah sebut tentang kata-kata ini, amal yang sedikit ini dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak dengan jahil. Kata-kata ini di asar ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Tidak diangkatkan ke Nabi, hadis ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah kata apa? Amalun qalilun fi sunnatin khairum min amalin kathirin fi bid'atin. Itu lafaz dia. Asar ni telah di Imam Suyuti bawa dalam kitab dia Al-Jami' As-Saghir ada. Dalam kata lain-lain pula, kata Ibnu Mas'ud juga, al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min al-ijtihadi fil bid'ati. Al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min al-ijtihad fil bid'ah. Jadi amal yang sedikit yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak yang tidak ada sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cantik kata-kata Abdullah tanda situ. Ini adalah merupakan asar kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, wudu. Wudu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi mengatakan la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima salat tanpa wudu. Jadi kalau orang tak ada wudu, salat boleh jadi salat tu 4 rakaat juga, 2 rakaat juga, tapi tidak diterima. Bahkan dia berdosa kerana dia melakukan salat yang tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat, kita berdosa pada ketika itu. Yang ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap kali ke masjid. Nak pergi ke masjid, ambil pakaian ini, pakaian yang cantik, yang bersih, yang sopan, yang sesuai dengan kita nak bermunajat, nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Janganlah nak pergi masjid cincai je. Tiap kali masjid orang kenal dah, Pak Haji mana tu? Pak Haji baju pagoda tu lah. Pak tak ada baju lain, nak pergi masjid pagoda selalu. Tidak pagoda rumah tinggi tu. Tu ya baju. Pakai yang cantik-cantik, jubahnya ada dengan bagai baju Melayu, lawak sesuai dengan tempat kita nak pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan main kalau pergi masjid kat baju tu je pakai lah. Biar ada keindahan. Dan dengan syarat-syarat yang tertentu, jangan pula pakai baju terlebih sangat. Itu pun satu masalah juga. Ataupun anak-anak kita ini baju-baju yang bertulisan, ada tulisan-tulisan yang tidak sopan.
gambar-gambar yang tidak sesuai, kata-kata yang tidak munasabah. Jadi orang duduk belakang kita duduk baca ke tulisan kita. Apa benda ya budak ni nak? Pakai baju gambar tengkorak ke apa benda. Macam-macam budak-budak hari ni. Sah solat dia, bukan tak sah, tapi dari sudut kesempurnaan yang kita cari hari ni. Solat dia pakai tudung apa pun, pakai yang penting tutup aurat jadilah. Yakni apa ni, pakai pakaian kamu pada tiap kali sembahyang. Yang keempat, memelihara akan waktu. Jadi jaga waktu dengan betul-betul. Sebaik-baik salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, iaitulah salatun fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Jadi kita nak salat, biar salat di awal waktu, itu sebaik mungkin. Kita telah bahas panjang itu tentang waktu-waktu salat, sudah dibahaskan. Saya peringatkan sekali lagi, waktu yang ada dua waktu, iaitulah salat asar dengan salat isya. Salat asar ni jangan sampai peringkat matahari lebih daripada 2 kali ganda. Dah kuning dah matahari itu, kita tak salat lagi. Jadi sebaik-baiknya salatlah asar sebelum kita keluar daripada pejabat. Salat dulu baru kita keluar. Jadi kalau jam tengah jalan pun taklah telefon ke ustaz. Saya kalau waktu-waktu jam selalu dapat telefon. Dia kata ustaz jam teruk KL. Saya tahu dah tu. Dia nak tanya fatwa boleh jamak ke tidak. Tu ya kerja dia aja. Kita pun faham juga suasana ni kan. Sebab jam ni KL ni memang satu tempat yang dah jadi mazhab dia dah jam. Lepas tu saya cakap tak selesa. Kalau orang haji kita duduk dekat Mekah, celupar muda sangat. Apa Arab ni tak kerti jaga jalan? Dia kata polis kat KL tu pandai sangat tu jam teruk tu. Ni marah pula. Kita bukan petikai polis, petikai jalan jam je. Ini nak situ. Jadi apa kita nak? Memelihara waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Jadi kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis dalam Bukhari, muttafaqun alaih. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Dia tak tulis arti. Tulis sendirilah. Tahrimuhat takbir, mengharamkan permulaan salat itu dengan takbir. Dia pasal tu dia panggil takbir yang pertama itu disebut dengan nama takbiratul ihram. Kenapa? Sebab bila kita takbir Allahu Akbar, selepas daripada itu haramlah beberapa perkara yang halal dulunya. Haram tak haram? Haram. Makan tak boleh, minum, bercakap semua dah haram dah. Kalau buat juga berdosa, batal sembahyang. Wa tahliluhat taslim, dan menghalalkan balik segala benda yang kita haram dulu dengan salam. Sama juga orang pergi haji, takbir dia panggil ihram haji. Kemudian bila sudah, dia panggil tahallul. Itu mana? Tahrim, tahallul. Haram permulaannya, dan tahallul buka balik. Itu mana tahallul? Mana kita rungkaikan balik benda-benda yang diharamkan tadi. Maka jadi itu makna tahliluha taslim wa tahrimuha takbir. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Yang ke-8, berdiri. Nak salat kena berdiri. Kerana firman Allah Taala, wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah 238. Artinya hendaklah kamu berdiri bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu berdiri kerana Allah. Jadi kita nak salat wajib kita kena berdiri. Kita dah sebut dah baru ni bahawa salat atas kursi bagi orang yang mampu berdiri tidak sah. Salat fardu. Salat sunat tak jadi masalah. Dia sihat wal afiat setara mana pun, ahli lompat tinggi, ahli gosti pun nak duduk tak apa. Cuma salatul qa'idi nisfu. Salat orang duduk yang sihat wal afiat ini pahalanya setengah daripada pahala berdiri. Bezalah. Takkan sama orang berdiri dengan orang duduk kan, dari segi darjatnya. Yang ke-9, membaca Al-Quran. Yang ke-10, rukuk. Yang ke-11, sujud 2 kali. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Jadi dia campur sini di antara rukun. Kesempurnaan ini biasanya duduk dalam rukun salat. Kemudian baru kita sambung perbincangan yang kita berhenti dulu, dan adapun ilmu. Ini penjelasan setiap satu. Jadi kita nak mula yang pertama tu nak sempurna salat dengan ilmu.
Maka kita mula yang pertamanya ilmu. Fadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Pertama, diketahui bahawa diketahui fardu daripada sunatnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat, maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauh akan dia. Maka ada pun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjanya 3 perkara. Pertama-tama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan bughd. Dan keduanya, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Adapun pakaian itu, maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia halal, dan keduanya suci daripada najis yang tiada dimaafkan, dan ketiganya bahawa ada ia muwafaqah dengan sunnah, dan jangan ada pakaiannya itu atas jalan takabur dan ujub dan megah. Adapun memelihara waktu itu, maka sempurnanya di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang, dan engkau aman-aman akan dia bagi hadir waktu. Dan keduanya, telingamu itu mendengar kepada bang. Dan ketiganya, hati kamu memikirkan janjinya bagi waktu. Adapun menghadap kiblat, kesempurnaan di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu, dan keduanya, bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Dan ketiganya, bahawa engkau khusyuk dan tawadhu dan tadallul dengan anggotamu. Syukran. Itu dia panggil benda-benda yang 6 perkara yang sebelum. Yang pertama, adapun ilmu itu 3 wajah. Mana 3 cara yang kita kena buat. Macam mana nak sempurnakan ilmu kita tentang salat. Yang pertama, bahawa diketahui fardu daripada yang sunat. Ini fardu, salat fardu, yang ini salat sunat. Yang ni benda-benda yang kena buat, yang wajib kena buat, yang ni boleh kita tinggalkan. Contohnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Jadi tak sah sembahyang ni kita kena tahu sembahyang apa ni, zuhur ke sunat, tak tahu apa lah, kena gitu. Yang ni fardu zuhur ni, yang sebelum daripada dia tu sunat. Jadi kita kena bezakan. Yang keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat. Jadi wuduk pun kita kena faham mana yang wajib dan mana yang sunat. Maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Wuduknya betul di mana. Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauh akan dia. Ini yang 3 perkara dari sudut ilmu maklumat. Jadi kita boleh simpulkan ilmu tentang kesempurnaan solat duduk di mana? Duduk di ilmu kena mengaji. Kena belajar bab wuduk macam mana. Kena belajar rukun dan sunat dan apa ni perkara yang berkaitan dengan solat tu macam mana. Jadi sangat penting muslimin dan muslimat kita ambil berat dalam masalah ini. Jangan hanya memadai sekadar kalau anak kita cukup dengan kelas fardu ain, kemudian balik kita tak tanya dia apa yang kamu belajar, apa yang kamu buat. Adapun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjanya 3 perkara juga. Nak sempurna wuduk ni 3 perkara. Yang pertama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan bughdun. Bughdun ni sifat marah, itu makna bughd. Khianat biasa dah. Khianat dah jadi bahasa Melayu, bahasa Arab dah jadi Melayu. Tukar kerayatan dia tu. Apa ni, hasad pun sama juga kan. Tapi orang Melayu dia tambah hasad dengki.
Macam kita pergi Mekah juga, nak pergi mana tu? Nak pergi Jabal Nur, bukit, nak naik bukit Jabal Nur. Bukit tu jabal, tapi kena tambah juga baru dia jadi, kan? Macam ni juga. Oh, apa tu? Penyakit hasad dengki. Hasad tu dengki dah. Tak apalah, dia panggil mimbar bitakid. Nak taukidil kalam, nak menguatkan cakapan tu, Arab campur Melayu. Macam imam kata saya nikah dan saya kahwin, akan nikah tu kahwin je. Tapi kena kuatkan lagi bahasa. Bughd makna marah. Bughd artinya marah. Itu jadi ini kesempurnaan. Yang basuh kat luar tu kita dah basuh dah. Basuh dengan air saja. Tapi hati bergelumat tengah duk basuh, duk marah dengan orang lagi, tak jadi. Kerana wuduk ini lambang. Lambang kepada kesucian. Mu basuh muka, tangan kamu, itu zahir. Batinnya basuh tak basuh? Itu pokok soalan. Kerana dia nak gabungkan di antara dua perkara ni, wajib kena gabung. Di antara yang zahirnya dengan yang batinnya. Kalau tidak, tak bergabung dua ni, bermakna kita salat menjadi satu acara rasmi sahaja, tidak memberi satu makna impak yang besar. Dan keduanya, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Nak lagi. Yang ketiga, maka disempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Jadi kategori yang ketiga digabungkan sekali, basuhan yang zahirnya dengan basuhan yang batin, dengan kita basuh pula tidak berlebihan. Tapi kalau tengok tempat kita hari ni, orang buka paip air waktu nak ambil wuduk, Allahu Akbar, memang mempembaziran cukup besar. Besar tak kuat bazir? Kuat. Sebab itulah hari ni orang keluar fatwa boleh kita semula air yang digunakan ini. Sebab air tak cukup. Air tak cukup. Hujan banyak. Banyak tak banyak hujan tempat kita ni? Banyak. Tapi air tak cukup. Air ni jadi pelik. Ke tuan-tuan tak rasa pelik? Kena pelik. Macam mana orang Arab air tak banyak tapi cukup? Allah Ta'ala beri keberkatan dalam hidup. Karena itulah bila kita nak hidup ni, biar ada istilah berkat dalam hidup. Berkat pun biar faham betul-betul makna dia. Jangan duk berkat tu, bila sebut berkat agak lepas mengajar kena cium tangan syekh. Habis. Sekarang ni bukan sangat cium biasa. Yang perempuan pun cium juga sebab nak ambil berkat dengan tok guru. Jangan cium saya sudahlah kan. Itu salah. Berkat ni maknanya Allah Ta'ala beri harta yang kita ada ni, amalan yang kita buat walaupun sedikit tapi ada kesuburannya. Maknanya cukup rasa, tidak kita rasa tak cukup. Jadi macam-macam perangai yang ada. Jadi naknya air itu direngkaskan, dikurangkan dengan tiada berlebih-lebihan. Dua. Yang ketiga, adapun pakaian itu, ni pakaian itu dengan sempurna tiga perkara. Nak sempurna pakaian pula kena ada tiga kategori, tiga perkara kena buat. Yang pertama, halal. Ini masalah kita. Kita ini tak fikir bab halal haram, kita dah fikir comel ke tak. Nah, dia nak yang pertama, pakaian itu halal, dibeli dengan duit yang halal, dan dibuat daripada benda yang halal. Kalau kita beli duit halal, tapi kain yang dibuat itu tidak halal, dengan benda-benda yang kotor, tak jadi juga. Ataupun kain itu betul dengan kapas, tapi duit pula tidak halal. Dan keduanya suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Ini kita dah bahas di awal kitab dulu. Najis-najis yang tidak dimaafkan. Najis yang mari berluar, najis yang sedikit itu dimaafkan. Tengok dalam kitab kita ni, di muka surat 6. Muka surat 6 dalam versi yang kita ada ini. Najis yang dimaafkan. Nah, tengok. Tengah-tengah. Dan dimaafkan tempat istinja dengan batu, dan sedikit dari darah, dan tahi lalat, dan tanah jalan raya yang najis, dan darah tumor dan kutu anjing, dan darah bisul dan nanah, dan air kuman dan sebagainya. Itu di antara benda-benda yang dimaafkan. Macam kita dengar solat, lalat mari hingga atas ni, tak apa. Lalat, walaupun kita tahu lalat ni confirm dia akan duduk di mana? Duduk di tempat najis, tapi itu di antara benda yang dimaafkan. Yang ketiganya, dan bahawa ia muwafaqah dengan sunnah. Bahasa kitab lama ni muwafaqah dengan sunnah. Kalau bahasa terjemahan Abu Anahnya, lulus pospakom syariah.
Itu bahasa kita. Puspakuan syariah kata lulus pakaian ini untuk solat kerana tutup aurat, dia segi pakaiannya lega, tidaklah terlalu ketat. Jadi naknya pakaian yang lulus syariah. Hari ini kalau kita ada kursus sana kursus ini, maka kita juga kena ada kursus bagaimana memilih pakaian yang dipatuh syariah. Saya sudah ada panel-panel di bank negara, sudah ada security yang nak menilai saham-saham yang patuh tak patuh syariah. Hari ini kita kena ada juga dalam keluarga kita ni bagaimana panel penilai pakaian-pakaian yang patuh syariah. Dia buat pakaian patuh syariah tak dalam kedai butik kita. Ini kedai ni pakaian yang pakai dia ni patuh syariah. Yang ni tak patuh. Jadi ada kategori patuh syariah, dua kategori. Satu lagi patuh syariah dalam salat. Satu lagi patuh syariah dalam rumah dia. Satu lagi patuh syariah tempat awam. Jadi kita kena bagi tiga dalam masalah ini. Jadi hari ini yang tak lulusnya banyak, apabila keluar daripada rumah tak lulus, bila nak salat terlebih lulus pula. Baju dia pakai kemah dah, pakai telekong lagi kan. Dan jangan ada pakaian itu di atas jalan takabur. Subhanallah. Pakai baju biasa tapi takabur pula. Nak tunjuk dengan orang pula. Dan ujub ni bangga diri dan megah. Pak tengok baju saya ni buat atas mana? Dalam masjid tu tunjuk baju buat atas mana tu kan. Ini pun tak cantik juga. Kalau nak tengok ni perbezaan di antara takabur, ujub dan dia panggil al-ghurur. Ni bangga diri. Tiga tajuk ni saya sudah buat satu ceramah huraian kepada kitab penama kitab dia Afatun alat Tariq, penyakit wabak di jalan sepanjang jalan. Boleh tengok dalam web Abu Anas tu, kita sudah letak di situ dengan rakamannya sekali. Tajuk dia memang dia dekat-dekat. Yang pertama dia panggil ujub, i'jab bin nafsi. Orang ni rasa bangga diri, suka gilak body. Kalau tak baju dia kat pusing sana pusing sini. Tapi dia tak condemn orang lain. Dia panggil gilak body seorang dia. Itu makna ujub. Yang kedua penyakit ghurur. Ini ghurur ni pun dia bangga diri dan dia rasa orang lain tu kecil. Ada naik taraf yang kedua. Taraf yang lebih tinggi dipanggil takabur. Takabur bangga diri, orang lain kecil dan dia menghina orang, tak terima pandangan orang. Ini penyakit yang paling tinggi dalam bab hati ni. Tiga kategori yang besar ni penyakit yang berat. Kita berpindah kepada yang keempat, dan adapun memelihara waktu itu. Nak jaga waktu, maka yang sempurna jaga waktu ini di dalam tiga perkara. Pertama, bahawa ada mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang, dan engkau amak-amakkan dia bagi hadir, bagi masuk waktu. Subhanallah. Ini cerita zaman dulu. Zaman tak ada takwim, zaman tak ada radio, zaman tak ada TV. Orang nak salat dia tengok matahari. Saya jumpa dengan orang tua-tua yang hari ni pun masih lagi. Kata masuk waktu dah, dia tengok dah lesat dia. Orang Arab, dia tak masuk lagi. Dia tak tengok jam, dia tengok ke langit. Kita hari ni alhamdulillah, jam ada, telefon ada, radio ada, di rumah 3 takwim ada. Tak? Takwim hak masjid bagi satu ambil, YB bagi sangkut kat dinding, PIBG sekolah sangkut lagi ada. 3 waktu ada, 3 takwim ada, jam ada, telefon ada, semuanya bercakap bila masuk waktu, tapi tak sampai-sampai juga ke masjid. Ini yang persoalan kita. Lagu mana nak buat ni supaya kita ni patutnya tak payah fikir dah. Azan tak azan, memang masuk waktu, terus ke masjid je lah. Apa hidup cari lagi? Di masjid ada orang. Jadi nak jaga, nak sempurna ni, jaga waktu. Tengok nak semayang, pergi. Yang kedua, dan telinga kamu itu mendengar kepada bang, dengar azan. Jadi hari ni kita dengar azan, alhamdulillah, awal lagi kita dengar dah. Jadi jaga dengar azan, kita pergi. Dan yang ketiganya, hati kamu memikirkan janjinya bagi waktu. Jadi kita mikir macam mana waktu yang kita jaga ni, Allah SWT akan beri kepada kita kelebihan yang besar. Dan ada pun menghadap kiblat. Macam nak sempurna menghadap kiblat itu,
kesempurnaannya dalam 3 perkara juga. Yang pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Dada ngadap kiblat, betul kiblat. Hari ini timbul, semalam ada satu soalan, kes. Dan banyak kes ni berlaku. Kalau kita pergi di surau-surau, timbul isu, waktu dia buat surau dulu, dia tak tengok sangat kompas ni. Ngadap kiblat buat gini kiblat. Tiba-tiba mari orang kemudian yang baru beli kompas ke, baru beli alat-alat model, kukuh, lari kiblat. Macam mana nak buat? Dia tanya soalan, macam mana? Masjid kami ni dah 10 tahun lebih dah hadap gini. Tiba-tiba mari ukuran baru belah ni pula. Saya cakap, semaya belah ni ya. Dia kata, tu yang dah lepas tu macam mana nak buat? 10 tahun lebih ni. Dia ulang 10 tahun lebih. Saya tahulah. Saya takut saya kata kena qada. Betul dia 10 tahun nak qada. Saya pun faham juga soalan ni. Saya kata yang lepas-lepas tu tak apa. Innallaha la yudhi apa ni? Allah Ta'ala tidak sia-siakan amalan orang dulu. Sepatutnya ayat ini turun kepada cerita sewaktu pertukaran kiblat. Bila tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah, puak-puak Yahudi dengan golongan munafikin timbulkan isu. Dia kata tak konsisten lah Muhammad. Sekali menghadap gini, sekali menghadap gini. Habis orang yang mati setahun lebih menghadap ke Baitul Maqdis, macam mana? Macam mana dia nak buat? Dia dah mati. Yang hidup dia bolehlah qada. Jadi Allah Ta'ala turun ayat Quran, Allah Ta'ala tidak sia-siakan amalan, yakni salat yang telah kamu buat dulu. Jadi kita ambil pandangan di sini pun, orang yang salat kiblat walaupun salah, tetapi dia tidak ijtihad pada waktu itu, yang dia salat dengan ilmu ijtihad yang ada pada masa dia. Cuma timbul soalan yang kedua, dia kata, Ustaz, ada sekumpulan lagi pula tak nak juga pusing kiblat baru ni, walaupun bawa kompas yang baru. Dia nak ngadak yang lama juga. Jadi sekarang ni 2 jaduh ada masjid. Gini satu, gini satu. Berkat macam ni. Jadi saya syorkanlah, kalau berlaku kes sedemikian, jadi pihak AJK Masjid jangan teragak-agak terus telefon ke pejabat mufti negeri-negeri, kerana di sana ada jabatan falak. Jabatan falak mari pikul dia punya alat ni, tak pakai lagi, kata habis ceritalah, ikut mu lah, nak pakai, nak ngadak ke mana pun hadapkanlah. Jadi kita satukan dia, kerana tidak ada, kalau masing-masing bawa alat-alat moden ni, semua orang tak percaya. Jawab tak bagus, awak punya kamera tak bagus, awak punya GPS tak betul. Jadi kita bawa jabat mufti, saya ingat boleh terima belaka, insya-Allah. Ini satu penyelesaian yang mudah. Jadi kita kena menghadap kiblat dengan dada kita, dan keduanya bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Ini yang sukar. Yang kedua ni, menghadap muka dada kita senang, hadap kiblat jadilah kita. Orang buta pun mudah. Mana pakcik dia belah ni? Dia ikut dah. Tapi nak suruh hati menghadap kiblat senang ke payah? Allahu Akbar. Angkat takbir je, terbang selalu dia, tak tahu gimana dah. Tak ada hati orang panggil dah. Hati ada, tak ada hati. Yang adanya apa benda? Jadi tak ada benda menghadap dengan hati. Sebab kita tak salat dengan hati lah, kita tak terasa apa-apa yang ada hari. Jadi macam mana kita nak naik kesempurnaan salat dalam pelajaran kita ini yang paling besar. Dan yang ketiganya bahawa engkau khusyuk. Khusyuk kita belajar dari itu. Khusyuk makna tenang hati dia. Dan tawaduk, merendahkan diri. Dan tazallul, menghinakan diri dengan anggota. Khusyuk makna anggota tu diam. Kita belajar kan kata-kata sahabat. Kata tabi, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Dia kata kalaulah khusyuk hati orang ni, tentulah anggotanya juga khusyuk. Jadi oleh kerana hati tak khusyuk, maka anggota pun bergerak juga. Dan tawaduk, jadi kita merendah diri, tazallul. Kita ingat kita ni berdiri depan siapa? Mau berdiri depan siapa? Depan Allah. Maka kita terasa aku ni menghadap Allah. Tak payahlah duduk tengok benda-benda lain. Yang ketiga, habislah kita berpindah pula perkara yang keempat, yang kelima dah. Dia ada pun niat, maka kesempurnaannya itu 3 perkara juga. Niat pun kena 3 perkara. Yang pertama, bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Sembahyang apa ni? Zuhur ke asar, sunat ke fardu, kena tahu. Dan keduanya, bahawa engkau ketahui bahawa engkau berdiri antara hadapan Tuhan kamu. Allahu Akbar. Kita berdiri di hadapan Allah, dan Allah melihat akan dikau.
Subhanallah. Kalau dapat di sini, kita sudah naik martabak ihsan. Martabak ihsan cukup susah. Tapi kalau nak jumpa Ustaz Ihsan, pergi kat belakang. Ustaz Ihsan ada. Imam kita nama dia Ustaz Ihsan. Nak naik martabak ihsan yang payah. Ini dia kata dia nak suruh kita apa? Kita nak suruh kita berdiri di hadapan Tuhan dan Allah melihat pada kamu. Kita terasa Allah tengok aku ni. Baik aku buat comel-comel, buat cantik lawa-lawa solat ni. Kalau tidak, tak terasa apa-apa, maka itu tak ada. Bila kita terasa martabak ihsan masuk dalam tubuh kita, dalam hati kita, maka engkau dengan haibah dan sakinah. Haibah dengan sakinah. Sakinah tu maksudnya tenang. Jangan pula bila kita baca hadis, bila kamu nak pergi masjid, kena ada sakinah. Kita pun nak pergi masjid, telefon kawan, mana sakinah ni? Nak ajak pergi sekali. Itu nama orang dah. Sakinah di sini makna ketenangan, bukannya orang. Cari orang pula kita. Dan yang ketiganya, bahawa engkau mengetahui bahawa Allah, ia itu mana Allah, bahawa Allah mengetahui akan apa yang ada dalam hati kamu, maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan, menyibukkan dengan pekerjaan dunia. Jadi kalau boleh sebelum kita berhenti solat tu, kita bereskan dulu kerja-kerja yang ada, tutup dulu. Jadi kalau ada benda-benda apa, sebab dalam solat kita tak nak lagi fikir benda lain, kerana Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Yang seterusnya, dan adapun takbir itu, maka kesempurnaannya 3 perkara juga. Yang pertama, bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih lagi jazam. Apa makna takbir yang sahih? Takbir kita ni betul-betul kita putuskan, aku nak salat, Allahu Akbar, mana kita putus. Tidak kata angkat takbir main-main, tidak. Bahawa engkau angkatkan 2 tangan kamu berbetulan 2 telinga. Ini kesempurnaan solat. Ramai orang ni takbiratul ihram dia angkat lah. Lepas pada tu tak dah, tak angkat. Atau kalau angkat pun macam burung terbang, gitu. Turun balik. Tak, mesti sempurna. Kita dah belajar dalam sunat dulu. Apa dia cara takbir? Allahu Akbar. Dan kita kata ada 3. 1 cakap baru. Yang kedua bawah ni, yang paling tinggi setakat telinga ni. Tangan lebih pada tu. Kalau lebih lagi jadi takbir apa? Orang surrender dah. Orang yang takut yang angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi takbir setakat tu dia nak. Jangan lebih daripada 2 telinga di atas. Dan ketiga, bahawa adalah engkau hadir, hatimu hadir sekali. Jadi kesimpulan yang ada di sini, semuanya nak pada hati. Hati solat. Jadi bagaimana kita nak suruh hati kita bersolat sebagaimana anggota kita bersolat? Kalau tak boleh ini, maka penyelesaiannya masih belum dapat. Maka engkau takbir dengan ta'zim. Apa ta'zim? Membesarkan Allah. Itu makna ta'zim, yakni membesarkan Allah. Itu makna ta'zim, mengagungkan Allah. Adapun qiyam, apa makna qiyam? Berdiri. Ingatlah istilah ni. Tak usah bayar terjemah wajib. Saya suka kalau boleh kita ada nota, cik. Ini saya cara kita belajar dengan anak-anak. Bila jumpa bahasa Arab, tulis je. Qiyam makna istilah berdiri. Julus duduk. Jadi lepas tu ingatlah kalimah ni, jangan duduk. Jadi setengah-setengah pelajar, setengah ustaz kita ni, dia terjemah semua. Budak ni tulis selalu daripada muda sampai tua, ila kepada. Esok jumpa ila, tulis kepada juga. Jadi tak payah. Sekali je kita terjemah. Pasal itulah saya tengok orang-orang yang hebat-hebat, dia hafal kamus Arab. Mula-mula nak belajar Arab, hafal kamus Arab. Ingat dia punya kalimah tu, cepatlah boleh ingat. Lepas tu kena bercakap. Tak apalah bertukar pun. Ni malu ustaz, takut salah. Habis bila nak betul? Dengan salah itulah kita betulkan tak? Walaupun bertukar, tak apalah, hantar pergi dulu. Biar hantar. Dia nak pergi, tapi semangat sangat ni, tak apa, hantar pergi dulu. Kita duduk mikir, bila aku nak pergi pula dah. Tukar orang. Biar ke dia, tak apa. Yang penting kita nak belajar. Malu jangan. Dia malu ni ada tempat tersendiri. Jadi yang kita kata al-haya' minal iman tu ada tempat dia, bukan semua tempat. Sama juga dengan mengantuk kan. Kita ada cerita hari tu, mengantuk dalam majlis ilmu tak bagus. Mengantuk dalam peperangan itu rahmat. Iz yughashikumun nu'as amanatan.
Tuhan kata aku beri mengantuk ni satu amanah, satu apa ni? Anugerah yang Tuhan beri pada kamu. Itu yang pertama, kesempurnaan qiyam dalam 3 perkara. Yang pertama, engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud. Mata jangan tengok kat lain, tengok di tempat sujud. Yang kedua, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Itulah kesimpulan duduk kat situ. Hati bersama Allah. Kalau tak ada ni, tak jumpa cari. Dan ketiganya, bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Jangan tengok kanan kiri. Walaupun tidak batal salat, kecuali berpaling dengan dada dia tengok kanan kiri, tapi bukan tak sempurna lagi, sebab dia telah keluar daripada daerah khusyuk. Khusyuk ni, lau khasha'a qalbu hadza, kalau hati orang ni khusyuk, dia tak akan apa? Dia tak akan tengok kiri kanan. Dia diam, tenang gitu. Dan adapun kesempurnaan qiraah, Kedua, engkau baca dengan tafakkur dan tadabbur akan maknanya. Dan ketiga, bahawa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Adapun kesempurnaan hukum itu pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau ratakan belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Kedua, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas 2 lututmu dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Ketiga, bahawa engkau memadinahkan rukuk dan dibaca tasbih serta ta'zim dan ketetapan. Adapun kesempurnaan sujud pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantar 2 tanganmu berbetulan dengan bahumu. Kedua, hendaklah engkau renggangkan 2 lenganmu daripada 2 lambungmu, dan jangan kamu hamparkan keduanya kepada bumi. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim. Baik. Adapun kesempurnaan qiraah. Apa makna qiraah? Bacaan. Cantiklah tu. Ingatkan. Iaitu 3 perkara. Nak sempurna qiraah kita kena 3 perkara. Yang pertama, engkau baca dengan bacaan yang sahih. Engkau baca dengan bacaan yang sahih, dengan tartil. Makna bacaan betul, tartil. Dan ketiadaan lahan. Ketiadaan salah bacaan. Itu makna lahan. Lahan, salah bacaan. Dia tak sebut di sini dengan berlagu dah. Tartil, baca biasa je. Lagu ni tak termasuk di dalam amalan solat yang mesti kena buat. Cuma kalau imam naklah juga lagu tu. Sebab kalau imam baca sedap, makmum pun dengar tu semangat sikit kan. Hilang mengantuk juga. Yang kedua, engkau bacanya dengan tafakkur. Apa tafakkur? Berfikir. Itu maknanya. Baca yang kita baca, tafakkur, kita berfikir. Sama ada baca ayat Quran ke, bacaan dalam sujud ke, dalam rukuk. Sujud dengan rukuk berbeza. Kenapa berbeza? Dalam rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim, kan? Sebab dalam keadaan kita rukuk. Biasa rukuk ni orang yang buat kepada hamba-hamba yang rukuk pada tuan-tuan dia ni, membesarkan Tuhan rukuk. Jadi yang maha tinggi, yang maha agungnya Allah, maka kita letak di situ. Kemudian bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la, sebab kita duduk peringkat yang paling bawah atas bumi, maka yang maha tingginya siapa? Allah. Jadi kita tengoklah satu-satu. Dia panggil fiqh bacaan dalam salat. Jadi kita nak hurai satu-satu, belum masa dia. Mungkin dah habis kita nanti, kita boleh masuk dalam fiqh memahami bacaan salat. Cantik. Atau kalau ada mana-mana kursus ya, dia buat fiqh bacaan dalam salat, boleh kita buat. Dan tadabbur. Apa makna tadabbur?
memerhatikan akan makna. Tafakur dengan tadabbur ni dua beradik. Kena fikir dan kita perhatikan. Dan ketiganya bahawa engkau amalkan dengan apa yang engkau baca itu. Ini satu kes lagi yang belum terlaksana. Kita baca Quran kuat, alhamdulillah kuat baca. Tadarus saja. Keluar habis-habis tadarus, belum balik rumah lagi, orang tahu dah kita dah khatam Quran hari ni. Tahu kat mana? Kat mana? Dia panggil alat ria zaman moden. Khatam Quran senyap lah, malaikat tulis dah pahala. Tulis dah. Hari ni khatam Quran. Tulis lalu. Kawan-kawan pun jealous tengok. Bagus-bagus. Baca tak juga. Just like saja. Jadi dia apa? Yang kita naknya yang ketiga, amal dengan apa yang kamu baca. Ini agak sukar. Kerana tidak menjadi budaya kita. Yang kita duk fikir hari ni, kita boleh bangga berapa kali khatam Quran. Tapi kita tidak fikir darjat yang kedua, berapa banyak dah kita faham daripada isi kandungan Quran. Darjat yang ketiga, berapa banyak dah kita amalkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah saya sangat sure kepada muslimin dan juga muslimat, supaya tak nak faham semua sukar, nak tadabbur semua payah. Kita ambil ayat-ayat yang terpilih. Macam mana tadabbur ayat-ayat tentang ini, kita baca dan tengok, buat kajian. Contohnya ayat, beberapa orang buat tentang kajian sains dalam masalah ini, kita boleh fikirkan. Kemudian kita cuba. Aku yang pertama sekali nak tatbik dalam hidup aku ini, tadabbur, fikir di dalam ayat tentang akidah contohnya. Kita ambil ayat-ayat surah-surah Makkiyah. Kenapa Allah SWT 12 tahun lebih Nabi di Madinah hanya duk cerita tentang orang-orang dulu. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Ibrahim dengan Namrus, cerita nabi-nabi yang terdahulu dengan orang-orang di zaman mereka. Sebab apa? Sebab kata ahli sejarah, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan ulang balik diri dia. Pelakon yang berlainan tapi cerita sama. Sama tak sama? Sama. Kalau ada Fir'aun zaman dulu, zaman ada juga. Kalau ada Taut zaman tu, ada juga. Ada orang baik, ada orang yang tak baik. Jadi pelakon-pelakon. Jadi kita baca dalam Quran, tuan-tuan tengok kisah Quran sangat menarik. Tak ada benda dalam Quran yang tak menarik. Yang tak menariknya satu je, bila tidak baca dan tidak menghayati. Ini tak menarik. Yang ke seterusnya, adapun kesempurnaan rukuk, itu dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau rata. Apa makna rata? Sama kan, belakang serta lehermu. Ini kenapa? Ini kita belajar dulu dalam sunat hai'ah dulu. Macam mana nak ratakan belakang? Balik ni buat palang. Letak kayu sini, kita letak belakang tu biar sama. Jangan jadi bongkok macam belakang kura-kura, tak mahu. Naknya tulang belakang dilepaskan. Waktu kita tu lepas, biar kepala dia pergi ke depan. Jadi lepas tu kepala ni jangan tunduk. Biar sama duduk tengok tempat sujud. InsyaAllah dia akan jadi sama. Kena berlatih lah. Balik ni ambil kayu tak situ, suruh isteri tengok, suruh suami tengok, suruh anak-anak tengok. Aku betul tak betul salah. Baru